Salam sejahtera diucapkan. Saya Radan Desona Redan, nama metrik 250523. Hari ini saya akan membentangkan tugasan saya yang tajuknya Ekonomi dan Pembangunan. Kemiskinan merupakan satu fenomena ekonomi berbagai dimensi yang melibatkan kedua-dua, kesan politik dan sosial yang bukan saja dalam Malaysia namun juga seluruh dunia. Secara amnya boleh dikatakan bahawa masih ada penduduk yang tinggal di luar bandar yang masih dibelenggu kemiskinan berbanding dengan penduduk di bandar. Kemiskinan di luar bandar umumnya sering dikaitkan dengan kurangnya taraf pendidikan dan kemudahan asas. Kerajaan memainkan peranan besar untuk berusaha membasmi kemiskinan atau sekurang-kurangnya berusaha untuk menurunkan kadar kemiskinan. Definisi kemiskinan menurut Jamilah 1992, kemiskinan adalah satu sindrom yang melibatkan orang dalam situasi yang dicirikan oleh kekurangan zat makanan dan standar kesihatan yang kurang baik, berpendapatan rendah, pengangguran, perumahan yang tidak selamat, kekurangan pendidikan, ketidakupayaan untuk memperolehi keperluan moden, pekerjaan tidak tetap, dan pandangan yang sangat negatif ke atas norma kehidupan. Ciri-ciri kemiskinan: golongan yang akan membelanjakan sebagian besar daripada pendapatan mereka ke atas makanan, menghadapi masalah ketidakcukupan makanan, mempunyai kadar buta huruf yang tinggi, kadar kematian yang tinggi, terutamanya di peringkat kanak-kanak. Ukuran kemiskinan di Malaysia terbagi kepada dua, iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak merujuk kepada keadaan di mana seseorang individu atau isi rumah yang tidak mampu untuk memenuhi keperluan asas bagi menikmati kesejahteraan hidup. Kemiskinan mutlak diukur dengan menggunakan perbandingan antara pendapatan sekumpulan isi rumah dengan satu tahap yang dipanggil pendapatan garis kemiskinan. Kemiskinan relatif pula boleh dikaitkan dengan agihan pendapatan. Agihan pendapatan dapat menunjukkan tingkat kebajikan seseorang individu, iaitu dengan membuat perbandingan tingkat kebajikan individu tersebut dengan tingkat kebajikan orang lain. Senario kemiskinan di Malaysia. Isu kemiskinan di Malaysia bermula sejak kemerdekaan Tanah Melayu setelah legasi pihak kolonial menyerahkan kembali negara kepada Tanah Melayu dan meninggalkan warisan jurang pendapatan yang tidak sama rata dalam kalangan etnik utama yang besar. Pada 1970-an, kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baru dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan merapatkan jurang pendapatan di antara isi rumah melalui penawaran peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Senario kemiskinan di Malaysia. Namun demikian, di sebalik pencapaian tersebut masih terdapat cabaran dan isu yang dihadapi, iaitu 1. Masih terdapat golongan miskin dalam golongan tertentu. 2. KDNKA juga masih rendah, iaitu 37.2% berbanding beberapa negara maju. 3. Masih terdapat ketidaksamaan pembangunan antara wilayah dan negeri, bandar dan luar bandar. 4. Penularan COVID-19 juga telah memberi impak besar kepada pendapatan isi rumah. 3 faktor yang menyumbang kepada kemiskinan luar bandar adalah tahap pendidikan yang rendah dan kekurangan kemahiran yang perluaskan, kekurangan modal atau kredit, dan produktiviti dan pekerjaan yang berpendapatan rendah. Faktor mempengaruhi kadar kemiskinan luar bandar. Faktor infrastruktur. Kemiskinan luar bandar selalunya adalah hasil daripada infrastruktur yang lemah yang menghalang pembangunan dan mobiliti. Kadar kemiskinan luar bandar, pengasingan sosial ke jalan raya yang tidak mencukupi, dan akses yang lemah amat sukar bagi golongan miskin luar bandar mengakibatkan kesihatan yang lebih teruk dan kadar kematian bayi yang lebih tinggi. Dalam kebanyakan masyarakat luar bandar, kekurangan akses kepada pendidikan dan peluang terhad untuk meningkatkan dan meningkatkan kemahiran seseorang menghalang mobiliti sosial. Pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan peningkatan taraf hidup individu. Di kawasan luar bandar, terutamanya kawasan pedalaman, kemiskinan dalam kalangan mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal adalah lebih tinggi daripada mereka yang mempunyai pendidikan formal. Kekurangan pengetahuan menyebabkan kaedah perekonomian yang diamalkan masih merupakan kaedah tradisi dan berhadapan dengan berbagai masalah seperti kehilangan punca pendapatan akibat tanah yang tidak subur, serangan perosak, pengaruh iklim dan musim, serta penyakit tanaman. Akses pasaran.
Adapun bagi setengah kawasan yang telah mulai mempunyai tahap pendidikan, pengetahuan dan kemahiran dalam menginovasikan aktivitas perekonomian, mereka akan menghadapi masalah lain yang juga menjadi faktor penghalang perkembangan perekonomian di kawasan luar bandar. Kekurangan akses kepada pasaran sama ada disebabkan infrastruktur atau produktiviti yang lemah, pendidikan yang terhad atau maklumat yang tidak mencukupi menghalang akses kepada buruh dan modal. Selain pasaran buruh, golongan miskin luar bandar sering kekurangan akses kepada pasaran modal dan institusi keuangan, menghalang upaya mereka untuk membuat simpanan dan mendapatkan kredit yang boleh digunakan untuk membeli modal kerja atau menambah bekalan bahan mentah mereka. Kekurangan integrasi. Penyediaan perkhidmatan jalur lebar yang tidak mencukupi juga telah menghadkan penggunaan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam kalangan usahawan luar bandar. Di samping itu, kebanyakan perusahaan ini bersaiz mikro dan kecil yang menggunakan pekerja tidak mahir dan teknologi tradisional. Kekurangan sinergi dalam mekanisme pasaran dasar. Penyediaan akses kepada perkhidmatan kredit dan keuangan mempelbagaikan pertanian. Maka ini adalah langkah-langkah membasmi kemiskinan, mempelbagaikan aktiviti pertanian. Secara rumusannya, membasmi dan mengurangkan kadar kemiskinan adalah tanggung jawab sosial yang berterusan bukan sahaja bagi kerajaan, malah semua rakyat Malaysia. Pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan pencapaian kerajaan Malaysia pada tahun-tahun sebelum ini menunjukkan penurunan kadar kemiskinan di kalangan rakyat. Walau bagaimanapun, ia tidak bermakna bahawa kemiskinan tidak dapat dibasmi dan semua rakyat bebas dari kemiskinan. Oleh yang demikian, walaupun rakyat Malaysia sudah mulai menikmati pertumbuhan ekonomi, namun mereka haruslah berusaha untuk mengambil berat dan akan masyarakat miskin yang masih ada. Pengalaman Malaysia dalam usaha membasmi kemiskinan sentiasa dikaitkan dengan pembangunan ekonomi yang pesat dan strategi pro-miskin di bawah rangka kerja pembangunan pertumbuhan dan pengagihan. Pencapaian ini dapat dicapai dengan kestabilan sosiopolitik dan usaha kerajaan yang berterusan. Perkembangan pesat ekonomi telah menyediakan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi yang luas kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah di kawasan bandar. Manakala pemodenan sektor pertanian telah meningkatkan produktiviti dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan golongan miskin luar bandar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.